tentera udara Israel telah menjatuhkan 6,000 bom dalam masa 6 hari di Gaza, iaitu melebihi jumlah bom yang dijatuhkan oleh tentera Amerika Syarikat untuk tempoh sebulan semasa kemuncak krisis melawan ISIS. Kebanyakan pemimpin negara-negara barat sudah menyatakan sokongan kepada Israel di samping akan menghantar bantuan ketenteraan kepada negara itu. Di pihak rakyat pula, protes dan tunjuk perasaan besar-besaran sudah bermula bagi menyatakan sokongan kepada penduduk Palestin. Ada juga negara yang mengambil langkah selamat dengan berkecuali atau tidak menghentam mana-mana pihak. Walaupun begitu, krisis dan pertempuran ini sebenarnya jelas menunjukkan ketidakadilan dan kebanyakan media barat lebih banyak memberikan laporan yang tidak tepat. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat negara yang menyokong dan menentang di dalam konflik Israel dan Palestin ini. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Negara-negara pro-Israel. Amerika Syarikat. Presiden Biden dari awal telah menyatakan pendirian akan bersama Israel dan akan memastikan Israel mempunyai kelengkapan yang cukup untuk rakyatnya mempertahankan diri dan membalas kembali serangan yang dilakukan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Antony Blinken pula memberi kenyataan bahawa selagi Amerika Syarikat wujud, Israel tidak akan dibiarkan bersendirian. Sejak 7 Oktober 2023, Amerika Syarikat telah menghantar pegawai tertinggi, bantuan kewangan dan senjata kepada Tel Aviv. Kapal perang terbesar milik Amerika Syarikat iaitu USS Gerald R. Ford bersama beberapa aset ketenteraan lain juga digerakkan ke Laut Mediterranean. Kehadiran tentera Amerika Syarikat ini bukan hanya untuk bersolidariti bersama Israel, akan tetapi untuk berjaga-jaga dengan situasi yang boleh meruncing di Timur Tengah seperti kemungkinan serangan dari kumpulan Hezbollah di Lebanon yang disokong oleh Iran. Dalam lawatan Biden sehari ke Israel untuk berjumpa Netanyahu pada 17 Oktober 2023, Biden menyatakan sekali lagi sokongan Amerika Syarikat terhadap Israel. Biden menyatakan mahu dunia mengetahui di mana Amerika Syarikat bersama rakan-rakan negara demokrasinya termasuk Israel dan kedatangannya secara peribadi memberi petunjuk penting dalam isu di Timur Tengah. Biden juga memberitahu serangan ke atas hospital di Gaza bukan dilakukan oleh Israel tetapi pihak lain. Akan tetapi, pakar senjata yang membuat penilaian awal memberitahu bahawa letupan dari bom tersebut menunjukkan besar kemungkinan ianya adalah dari bom jenis Mark 84 buatan Amerika Syarikat. United Kingdom. Perdana Menteri Rishi Sunak menyatakan pendirian tidak berbelah bagi terhadap Israel dan telah mengarahkan supaya 2 buah kapal perang dan pesawat pemantau dihantar untuk memberi sokongan kepada Israel. Setiausaha Kementerian Pertahanan United Kingdom, Grant Shapps, turut memberi ucapan mengutuk Hamas dan sesiapa yang menyokong Hamas, di samping menegaskan Israel berhak mempertahankan diri dengan apa cara pun. Kenyataan ini dibuat selepas Israel memutuskan bekalan air, elektrik dan sebarang bantuan dari luar ke Gaza. Jerman. Untuk rekod sejarah, Nazi Jerman telah membunuh 6 juta orang Yahudi di Eropah semasa Perang Dunia Kedua. Israel dan Jerman mempunyai hubungan istimewa atas dasar sejarah, kepercayaan dan nilai-nilai barat. Pada 10 September 1952, Luxembourg Agreement ditandatangani antara Jerman Barat dan Israel bagi bayaran pampasan pembunuhan Yahudi oleh pihak Nazi. Setakat 2021, lebih 80 bilion euro disalurkan kepada Israel dengan 29 bilion euro dibayar kepada ahli keluarga mangsa yang tinggal di Israel. Oleh itu, Jerman adalah negara di Eropah yang paling penting bagi Israel. Jerman akan menghantar 2 unit drone yang digunakan oleh tentera udaranya kepada Israel bersama peluru untuk kapal. Seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom, Jerman turut mengharamkan sebarang aktiviti seperti demonstrasi yang menyokong Hamas. Perancis. Selepas konflik pada 7 Oktober, Presiden Perancis Emmanuel Macron antara yang paling awal mengutuk serangan ini dan menyatakan Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri dan membalas serangan. Emmanuel yakin bahawa bagi Timur Tengah untuk mencapai keamanan, Israel perlu dipastikan selamat di samping penubuhan negara Palestin. Menara Eiffel juga dinyalakan dengan lambang bendera Israel. Perancis juga negara yang melarang keras demonstrasi oleh rakyatnya yang menunjukkan solidariti kepada Palestin dengan alasan tidak mahu anasir antisemitik kembali. Perancis mempunyai populasi Yahudi yang ketiga paling ramai selepas Israel dan Amerika Syarikat serta populasi Muslim paling ramai di Eropah Barat.
negara-negara yang menyokong sokongan terhadap Palestin. Ireland adalah negara di Eropah yang paling kuat menyokong perjuangan Palestin sejak berpuluh tahun. Presiden Ireland, Michael Higgins, juga telah mengkritik Ketua Suruhanjaya Eropah yang menyatakan sokongan penuh kepada Israel dan mengadakan lawatan ke Israel. Higgins menyatakan pendirian yang dibuat Kesatuan Eropah tidak mewakili negara Ireland. Higgins juga mendesak supaya pengumuman ke atas hospital di Gaza disiasat di bawah jenayah perang. Ireland mempunyai sejarah hitam dijajah dengan kejam oleh pihak Inggeris selama 700 tahun sehingga menyebabkan jutaan kematian penduduk pribumi. Ireland adalah antara negara terawal yang merasai penjajahan kolonial British. Apabila pihak British mencadangkan pembahagian tanah milik Palestin pada tahun 1937 untuk menubuhkan negara haram Israel, Perdana Menteri Ireland telah lantang menyuarakan bantahannya dalam Liga Bangsa terhadap apa yang dilakukan oleh Zionis. Pada tahun 1980, Ireland adalah ahli Kesatuan Eropah yang pertama mengiktiraf PLO di bawah kepimpinan Yasser Arafat berbanding dengan anggota yang lain. Colombia. Presiden Colombia, Gustavo Petro, telah menyatakan sokongan bagi keamanan, rundingan kedamaian dan kebebasan rakyat Palestin dari sebarang penindasan Israel. Negara Colombia juga tidak tunduk kepada tuntutan Israel supaya mengutuk tindakan Hamas pada 7 Oktober yang lalu, dan Presiden Petro membandingkan tindakan Israel terhadap Palestin adalah sama seperti situasi di kem tahanan Yahudi Auschwitz semasa Perang Dunia Kedua. Duta Israel ke Colombia juga telah dihalau pulang memandangkan hubungan diplomatik antara dua negara itu sudah terjejas. Israel sebagai pemekas senjata utama ke Colombia juga menghentikan ekspor ke negara itu. Spanyol telah dituduh menyokong Hamas setelah membuat kenyataan bahawa Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai ke atas penduduk Gaza dalam perang kali ini. Spanyol juga memberi bantuan kemanusiaan ke Gaza sebanyak 1 juta euro dan bersedia menambah lagi jumlah bantuan tersebut. Negara-negara Afrika. Afrika Selatan menyatakan bahawa ketegangan yang tercetus antara Israel dan Palestin adalah disebabkan oleh penjajahan haram Israel ke atas tanah milik Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Walaupun tindak balas Hamas bukanlah satu penyelesaian terhadap penindasan yang sudah lama dilakukan oleh Zionis, tetapi ia bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Konflik yang berlaku tidak akan selesai sehingga Israel tidak menghentikan penjajahannya ke atas Palestin. Negara Algeria menyatakan solidariti penuh kepada Palestin dan menyatakan pertempuran tercetus kerana hak-hak penduduk Palestin tidak dipedulikan. Kenya, Zambia, Ghana dan Demokratik Republik Kongo pula adalah negara-negara yang bersama Israel. Negara-negara Timur Tengah dan Arab. Di kebanyakan negara Timur Tengah dan Arab, protes dan demonstrasi oleh rakyat untuk mengutuk kekejaman Israel pantas berlaku sebagaimana lajunya sokongan yang ditunjukkan oleh negara-negara barat terhadap Israel. Rakyat di negara Morocco, Jordan dan Mesir mengadakan protes sama ada kecil atau besar walaupun pendirian kerajaan negara terbabit masih mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Mesir adalah negara pertama di rantau tersebut yang menormalisasikan hubungan dengan Israel pada tahun 1979, tetapi Presiden Abdel Fattah al-Sisi telah mengutuk tindakan Israel membunuh ribuan rakyat Palestin yang tidak bersalah yang jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Ribuan rakyat Jordan turun mengadakan protes di kedutaan Israel selepas beberapa jam berita pengeboman hospital di Gaza. Kerajaan Emirat Arab Bersatu, UAE dan Bahrain yang menjalinkan hubungan dengan Israel selepas perjanjian Abraham Accord pada tahun 2020 telah mengecam serangan Israel ke atas Gaza yang berterusan. Arab Saudi pula telah menghentikan semua rancangan dibuat untuk menormalisasikan hubungan dengan negara Israel. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengkritik tindakan Amerika Syarikat menghantar aset perang termasuk kapal pengangkut menghampiri Israel kerana ia akan meluaskan lagi pertempuran dan mengakibatkan kematian lebih ramai orang awam. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.